Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Tuan pengurusi, pihak pengurusan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama sekalinya alhamdulillah, syukur pada Allah pada tengah hari ini kita semua diberi peluang berkumpul sebentar di dalam majlis ilmu, dan saya sendiri bersyukur pada tengah hari ini pertama kali dapat hadir berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian di Bernas. Di Bernas dulu saya pernah berkuliah di Bernas di Punjab, Pakistan tahun 1999 di Punjab ni kat mana? Bukan kat Glen Mary, di Pakistan dulu tahun 1999, dan ini kali yang kedua saya berceramah tapi di lokasi yang berbeza pada tahun 2020. Maksudnya lepas daripada 21 tahun. Maksudnya kali ketiga nak mai pula ni lepas daripada 21 tahun lagi pula. Jadi saya bersyukur dapat hadir berjumpa dengan tuan-tuan pada hari ini. Pertama sekalinya saya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama mengucapkan, memanjatkan kesyukuran pada Allah. Kerana sampai detik ini, saat ini Allah Subhanahu wa taala masih bagi saya peluang, tuan-tuan dan puan-puan, peluang untuk kita berada di atas muka bumi Allah. Allah menyebut dalam Quran, kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah, apabila datang satu detik yang menakutkan, detik yang memutuskan segala kelazatan, segala kenikmatan, Allah tidak akan cepatkan, tidak akan lewatkan walaupun satu saat. Sebentar lagi, esok ataupun lusa, ada orang akan mandikan kita, ada orang akan kafankan kita, kita akan disolatkan, diusung, dibawa ke tanah perkuburan. Masa kita diusung tu, tak payah tunggu masuk dalam lubang kubur, masa diusung tu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, idza wudi'atil janazah wahtamala an-nas aw ar-rijal ala a'naqihim. Kata Nabi, apabila kita selesai solat jenazah, kita akan angkat jenazah letak di atas bahu kita. Tuan-tuan pernah angkat jenazah? Saya pernah angkat jenazah. Dan kata Nabi, sekiranya yang kita usung untuk orang yang saleh, ruh dia akan berkata, qaddimuni, 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 tolonglah segera usung aku, tolong segera kebumikan aku. Sekiranya yang mati itu orang saleh, dan sekiranya yang mati itu bukan orang saleh, ruh dia akan kata, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, celakalah aku, jahannamlah aku, aina tadhhabuna biha, kamu semua nak usung aku bawa ke mana? Suara yang menakutkan ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, suara yang menggemparkan ini didengar oleh semua makhluk Allah. Masa kita usung jenazah, suara yang soleh dan sebaliknya ini didengar oleh semua makhluk Allah, illal insan wal jin, kecuali yang tak dapat dengar, manusia dan jin sahaja. Dan kalaulah, kata Nabi, kita boleh dengar, dan tak mungkin manusia boleh dengar, tentulah, kata Nabi, sa'iqa, kita akan jatuh pingsan. Suara ni hanya tak boleh dengar manusia dan jin sahaja. Makhluk Allah yang lain semua boleh dengar. Manusia dengan jin saja tak dapat mendengarnya. Sebab tu ada masalah bila Tok Adi boleh dengar. Ini masalah. Tahu Tok Adi? Tok Adi tanah kubur. Siapakah Tok Adi yang sebenar?
Sebab Nabi kata tak boleh dengar, manusia dah je. Tiba-tiba Tok Adi boleh dengar. Siapa Tok Adi yang sebenar? Masih dalam misteri. Baik, tuan-tuan, masih ada waktu. Allah bagi kita peluang, gunakan baki yang tersisa usia kita untuk kita maksimalkan kebaikan dan kebajikan. Datang saja. Allah takkan cepat, takkan lewat. Saya masa balik daripada Yaman dulu, saya masih ingat 2006, nak cerita kematian ni. Saya bertazkirah Ramadan satu masjid. Lepas daripada tazkirah, nak solat witir. Ada seorang sahabat ni, saya tengok dia dengar tazkirah saya 45 minit. Dia sandak elok ni, dekat masjid ni, tiang. Bila orang bangun, sambung solat witir, dia tak bangun. Sampailah habis witir. Orang ingat dia tidur. Yalah, dalam majlis ilmu ni antara tempat terbaik untuk tidur. Pegang-pegang, tiba-tiba collapse, jatuh. Tuan-tuan, macam tu keadaan usianya selesai, mati. Dalam keadaan duduk sandang elok dalam majlis ilmu, mati. Saya sejak hari tu, saya tak pernah duduk sandang lagi di kerusi. Tuan-tuan yang sandang tu, tolonglah. Tolong. Takut juga. Baik, kita berada dalam bulan Muharram. Pertamanya, saya nak bagi tahu sunnah yang paling besar. Saya tak mau cerita mengenai hijrah dan sebagainya. Saya akan cerita beberapa poin je, sebab masa kita singkat. Sunnah yang tuan-tuan dan perempuan dan saya kena tahu dan kena praktikal. Satu saja. Itulah satu amalan yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada Nabi dan para sahabat. Itulah berpuasa pada hari Ashura. Itu saja sunnah yang betul-betul thabit daripada nas. Berpuasa pada 10 Muharram. Sebaik-baik puasa, inna afdal siyam ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Berapa bulan haram dalam Islam? Berapa bulan? 4 bulan. Pertama bulan? Tak jawab pun, buat macam jawab. Saya tak nampak pun pakai mask. Pertama, ya betul. Tak jawab tu betul dah. Pertama bulan apa? Bulan Rejab. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. 4 bulan ini dinamakan dengan bulan haram. Sebab bulan ini bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga bila datangnya Islam tetap menghormati bulan ini dan dinamakan dengan bulan haram. Maka setelah puasa pada bulan Ramadan, puasa yang terbaik adalah puasa pada bulan-bulan haram. Maksudnya, dalam 4 bulan ni, kalau kita berpuasa contohnya Isnin dan Khamis, berpuasa Isnin dan Khamis pada bulan haram lebih baik daripada berpuasa Isnin Khamis di luar bulan haram. Clear? Kalaulah kita berpuasa hari putih, Ayyamul Bid, berapa hari bulan? Hari putih berapa hari bulan? 13, 14, 15. Disunahkan kita puasa pada hari putih. Berpuasa hari putih pada bulan haram, bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram lebih baik daripada berpuasa hari putih pada bulan-bulan yang lain. Dan ada puasa yang khusus pada bulan Muharram. Kalau pada bulan Zulhijjah yang kita baru tinggal baru ni, ada puasa yang khusus yang namanya puasa hari Arafah. Pada bulan Muharram yang kita sedang ada ini, ada puasa yang khusus yang Allah pernah wajibkan satu tika dulu. Itulah puasa pada hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Hari yang ke-10. Puasa ini Allah wajibkan kepada Nabi dan sahabat. Sehinggalah Allah menurunkan ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah memfardukan kepada kamu puasa pada bulan Ramadan
sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bila turun ayat ini, barulah puasa 10 Muharram yang wajib diringankan menjadi puasa sunat. Sama ada wajib, sama ada sunat. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada 10 Muharram. Insan yang dijamin syurga oleh Allah, yang dijamin syurga, tetap berpuasa 10 Muharram sampai ke akhir hayat Nabi. Sehinggalah di akhir usia Nabi, setahun sebelum kewafatan baginda dilaporkan, dibagi informasi dan maklumat. Wahai Rasulullah, 10 Muharram bukan kita saja puasa, orang Yahudi pun berpuasa sampai hari ini. Kerana banyak berlaku nostalgia, sejarah 10 Muharram untuk memperingatinya. Orang-orang Yahudi pun berpuasa 10 Muharram macam kita puasa. Nabi memang tak suka kita menyerupai Yahudi. Terus kata baginda, la in baqitu ila qabil la asumanna tahsiya. Kata baginda, kalaulah aku hidup sampai tahun depan, aku akan selisihi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, kita pun 10 Muharram, aku akan tambah. Aku akan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Maka tak sampai tahun hadapan wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan praktikal, Nabi tak sempat puasa 9. Nabi hanya puasa 10. Tapi ada kaedah yang dinamakan al-qaul yataqaddam minal fi'li. Kata-kata Nabi akan didahulukan daripada perbuatan Nabi. Walaupun Nabi tak sempat nak puasa, tapi Nabi sebut, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10, maka disunnahkan kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Dan 9, 10 Muharram tahun ini bila? Bila? Esok dan lusa. Jadi tahniah. Kerana esok dan lusa kita hadir hari ini dalam majlis ilmu, kita dapat informasi sunnah berpuasa esok dan lusa. Tahniah. Kerana insya-Allah kita akan berpuasa esok dan lusa. Ada yang tahniah, ada yang kata kalau aku tahu aku tak mai pun tak apa. Kalau mai lambat sikit pun tak apa, tak payah puasa esok, tak payah puasa lusa. Maka sunnah puasa 9 dan 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tak boleh 9, 10. Berpuasalah 10 dan 11. Jangan tunggalkan 10 Muharram. 9, 10 tak boleh juga 10, 11. Tak boleh juga 9, 10, 11. Tak ada harapan. Confirm. 9, 10, 10, 11. Take note. Bayangkan, kita puasa beberapa belas jam, tahan lapar, tahan dahaga, kita buka puasa saja, dosa kita setahun yang lepas telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak ampun dosa kita, siapa lagi yang nak ampun semua dosa yang kita lakukan? Ini tarikh puasa yang penting, lebih penting daripada puasa 6 hari bulan Syawal, lebih penting daripada puasa-puasa sunat yang lain. Maka take note, esok, lusa puasa, ataupun Sabtu, Ahad puasa. Tak boleh Ustaz, Sabtu ni ada kenduri. Siapa menikah? Saya menikah. So, tak payah puasa. So, kalau tak mau puasa, suruh kawan-kawan kita buat kenduri kahwin, jemput kita. So, tak payah puasa. Tapi kita tetap kerugian. Dosa kita setahun yang lepas tetap kekal bersama-sama dengan kita. Jadi ingatlah, sunnah yang ada pada bulan Muharram yang paling besar, sunnah yang besar, puasa pada 10 Muharram. Sebab tu saya bagi tahu jujurnya, saya pun tak tahulah diambil daripada mana dikaitkan dengan bubur Ashura dengan 10 Muharram. Saya tak tahu. Jujurnya saya tak tahu. Kan kita kan Nabi suruh puasa 10 Muharram, dan saya tak puasa tak apa Ustaz, saya nak buat bubur Ashura. Tambah sedih dan malang,
bila dikaitkan bubur Ashura tu dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sampai kan kalau Nabi Allah Nuh dengar pun dia pun terkejut. Dia pun istighfar. Apa kena mengena aku dengan bubur Ashura? Dia ambil kisah kononnya Nabi Allah Nuh bila kapal yang dia naik tu mendarat, tak ada makanan. Dia ambil makanan-makanan yang dibawa oleh kru anak kapal dia. Dia pun masak. Jadilah satu menu baru, bubur Ashura, hasil air tangan Master Chef Nuh alaihi salam. Puasa. Tapi kau nak buat juga bubur Ashura tak salah. Saya tak boleh. Kalau saya tak makan bubur Ashura ni Ustaz, saya jadi Parkinson. Buatlah. Tapi pastikan kita puasa. Pastikan kita puasa. Nak buat. Tapi pastikan puasa. Itu sunnah yang agung, yang paling besar pada bulan yang namanya bulan Muharram. Tolong take note. Ingatkan kepada yang lain. Rakan kita, sahabat kita, grup yang lain, agar mereka turut sama mengambil bahagian untuk berpuasa esok ataupun lusa dengan tulan. Salah satunya. Dan bila tuan-tuan buat sunnah yang besar ini, selesai buka puasa, alhamdulillah, kita menghidupkan sunnah pada bulan Muharram dan diampunkan dosa-dosa kita setahun yang lepas. Satu sunnah Nabi. Satu sunnah Nabi kita kena faham. Kalau Nabi kata sunnah itu baik, datanglah sejuta manusia kata sunnah tu tak baik, sunnah tu tetap baik dan cantik. Sekali lagi, satu sunnah Nabi, kalau Nabi kata baik, datanglah sejuta manusia kata tak baik, sunnah Nabi tu tetap baik dan cantik. Tapi kalau satu benda Nabi kata tak baik, Nabi kata tak cantik, datanglah sejuta manusia kata cantik, baik, amalan tu tetap tak baik, tak cantik. Boleh faham? Ulang balik. Tak ada harapan. Ulang balik. Dia bunyi macam keling kan? No, Melayu tu. Satu benda tak baik, Nabi kata tak baik, orang lain kata baik, benda tu tetap tak baik. Kalau Nabi SAW kata benda tu baik, datanglah ribuan manusia kata benda tu tak baik, benda tu tetap, ini kata tak baik, ini kata baik. Khilaf di kalangan para ulama. Saya buat contoh lah. Tuan-tuan puan-puan pernah dengar tak satu hadis Nabi sebut, bila minuman kita, dalam hadis sahih, minuman kita dimasuki lalat masuk, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh, saya mengaji hadis di Yaman, Nabi suruh bukan makan lalat tu, mati syahid nanti. Lalat tu kita ambil, Nabi suruh kita celupkan, buang, bismillah, minum. Sunnah Nabi. Ambil, nampak lalat kan, celup, buang. Jangan ambil celup, tak mampu yang masuk lagi, nak masuk sangat kan, alang-alang. Itu jahanam, bukan sunnah. Bismillah, Nabi suruh. Ada syak wa sangka pada sunnah Nabi? Boleh praktikal? Oh, sahabat nak tengok sikit lelaki beriman tu. Sunnah. Kita pergi minum kedai mamak. Kedai mamak kluster Siwa Gangga punya kedai. Minta tembikai laici. Mamak tu main tak. Jangan tengok ada lalat. Apa kita nak buat? Jujurnya. Minta tembikai laici, mamak tu main tak. Tengok ada lalat. Apa kita nak buat? Jujurnya. Daripada keikhlasan hati. Tulus. Suci. Murni. Ha? Kalau kita mengaji, bismillah, selesai, sunnah. Tapi kita ada kan, panggil mamak, aneh. Panggil, ni saya order tadi tembikai laici ke tembikai lalat? Tukar ini najis, mutawassitah. Aneh tak ada lah abang, ini mughalazah. Ya bagi mughalazah tu baik. Saya nak bagi tahu itu, sunnah Nabi ni kena gigit dengan gigi geraham. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut bab Muharram, orang kita akan kaitkan Muharram dengan hijrah. Sedangkan hijrah sebenarnya berlaku pada bulan lain.
Cuma sinonimnya orang kita akan kaitkan bulan ini adalah bulan berhijrah. Saya nak sebut beberapa perkara. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah yang kedua. Ada dua hijrah. Pertama daripada Mekah ke Habsyah, Ethiopia. Yang kedua daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi nak ajak para sahabat tinggalkan Mekah, ada 2-3 benda yang Nabi SAW pasakkan betul-betul. Pertama, Nabi pasakkan betul-betul kepada para sahabat agar mereka settle dalam bab amalan yang mula sekali Allah akan tanya kita pada hari kiamat. Jadi para sahabat ini dipasak terlebih dahulu. Bab apa? Bab solat. Jadi tuan-tuan dengan saya, kita nak cerita bab hijrah, pastikan firstly, kita ni sebenarnya dalam bab solat ni tak ada isu dah. Tak ada isu dah. Nabi sebut inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah min amali salatuhu. Kata Nabi, mula-mula saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdiri depan Allah. First Allah tanya solat. Solat kita settle, semua amalan lain settle. Kalau solat ada masalah, dia tak ada masalah. Umrah duk pergi kerap, setahun duk pergi 2 kali, haji pun 4-5 kali dah pergi, zakat pun alhamdulillah, sedekah pun baik, semua clear. Solat dia ada masalah. Semua amalan lain, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan ada masalah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dengan saya, dalam bab solat ni kena bagi clear sebelum kita nak cerita bab hijrah. Kena bagi jelas. Solat kena bagi clear. Tu amalan yang pertama Allah hisap. Kata Nabi, kalaulah kita punya solat fardu ni ada masalah, Allah kata kepada malaikat, unzuru lil abdi hal lahu minat tatawwu'. Malaikat, tolong tengok hamba aku ni, ada tak dia ni mengerjakan solat yang dinamakan nawafil, solat sunnah. Kalau solat fardu dia masalah, solat qabliyah ba'diyah ni ada buat tak? Kalau ada, solat sunat ba'diyah qabliyah ini boleh tolong solat fardu yang ada masalah. Kemudian begitulah amalan-amalan lain kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada masalah dengan haji, ditengok ada tak kita melakukan ibadah umrah yang boleh bantu haji yang bermasalah. Kalau kita keluar zakat kita masalah, Allah perintahkan malaikat, tengok ada tak kita ni mengeluarkan sedekah. Sedekah ini boleh tolong zakat yang bermasalah. Sebab tu bab solat tolong. Kalau kita sebelum ni lebih kurang terlepas pandang dan sebagainya, perbetulkan amalan ni. Perbetulkan dulu amalan yang mula-mula akan dihisap oleh Allah. Tuan-tuan puan tahu tak? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, agama, saya ingatkan pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, agama hanya benarkan kita pukul anak kita atas satu sebab sahaja. Sebab lain agama tak benarkan langsung kita pukul anak kita. Kalau kita pernah buat salah, minta ampun dengan Allah. Allah hanya benarkan saya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh pukul anak kita bila usianya 10 tahun. Dan ketika itu dia tak solat. Itu pun setelah usianya, sebelum 10 tahun tu, masa 7 tahun, muru abna'akum. Kita dah praktikal arahan Nabi. Anak kita umur 7 tahun, kita dah suruh solat. Kalau sebelum hidak, ambil berat. Kita balik kampung pukul 4 pagi, sehingga arek-arek pukul 6 nak solat subuh. Kita turun solat, isteri turun solat, anak-anak yang dah 7 tahun, yang agama dah suruh solat, turunkan mereka sekali untuk solat dengan kita. Kadang-kadang kita tak apalah, budak-budak macam tu lah. Sagi dia turun semayang lambat pula. Kita sendiri tidak melentul buluh daripada rebung. 7 tahun suruh semayang, 10 tahun tak mau semayang, agama suruh pukul. Pukulan yang bila dia kena, bukan mendera dia, memberi peringatan. Ni je sebab. Selain daripada tu,
Agama tak benarkan kita pukul anak kita. Dulu mak ayah kita pernah pukul kita. Tak apalah. Mak ayah kita dulu mana ada kuliah zuhur, mana ada kuliah maghrib. Tuan-tuan pernah kena pukul dengan mak ayah? Tengok muka pun jahat. Pernah pukul? Apa dia tak bagi kita? Apa dia? Getah pahit, makanan ruji. Apa dia? Bukan tali pinggang, kepala tali pinggang, hanger. Itu semua makanan asasi tu. Betul tak? Mak kita pun tak tahu. Tak boleh. Hari ni kita tahu. Kita tahu kalau kita pernah buat salah, tuan-tuan, perempuan dan saya, kita pernah pukul anak kita atas sebab lain, bukan sebab solat. Jangan pernah malu untuk minta maaf. Kerana takut nanti dia boleh buat tuntutan di hadapan Allah kerana kita pukul dia tanpa berhak dan kita boleh jadi muflis. Kita boleh jadi muflis. Tuan-tuan tahu tak, pada hari kiamat, isteri, anak-anak boleh tuntut depan Allah mengenai kita, boleh dakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak? Anak isteri boleh dakwa kita di hadapan Allah. Hari ni tuan-tuan hanya tahu mak dakwa anak. Saya tak mau beritahu siapa dia. Ni anak-anak isteri boleh dakwa kita depan Allah. Kita pernah pukul anak kita silap. Dia 12 tahun hari tu. Lah 24 dah. 12 tahun UPSR. Dia dapat 5B. Kita 5C, dia baik sikit lah. Kita belasah dia suku nyawa. Umur 24 dah. 12 tahun lepas. Balik saya lagi. Jumpa dia ni. Ayah anak abang kat hang. Dulu hang ingat tak masa hang UPSR dapat 5B yang ayah belasah tu? Apa tak ingat lah sampai hari ni sakit. Oh, budak ni pun. Ya abang betul-betul ya. Ayah nak minta maaf ni. Tadi ayah pergi mengaji kat ofis, dia pun kata, ustaz tu kata Nabi tak bagi pukul anak melainkan kalau dia tak semayang. Ayah dah pukul yang ayah minta maaf. Anak tanya, ayah, ustaz tu ada bagi tahu tak suruh saya pukul ayah balik? Oh, dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Dia suruh minta maaf ya. Anak dia pun duk geram lama dekat ayah dia duk ingat sakit tu. Tuan, jaga elok-elok bab solat. Ni saya pesan untuk diri saya. Kalau kita duk cerita bab hijrah, tapi bab basic ni kita tak lepas, kita ada masalah. Yang kedua, sebelum Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi dah cleankan, bersihkan masalah kefahaman para sahabat dalam bab akidah. Nabi bersihkan. Baru Nabi bawa para sahabat berhijrah ke Madinah dengan hati, dengan iman yang bersih dan sejahtera. Sebab apa? Nabi berhadapan dengan orang-orang yang fahaman jahiliyah, walaupun sahabat. Para sahabat dulu sebelum mereka berhijrah, mereka buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka syirik, dan ada lagi orang yang duk sambut hijrah ni pun buat benda yang sama dalam masalah akidah. Sebab tu Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah kata apa? Siapa yang berharap nak jumpa Allah, tuan-tuan perempuan dengan saya nak jumpa Allah pada hari kiamat, pertama mesti beramal soleh, syarat dia. Yang kedua, jangan syirikkan Allah dalam apa jua perkara. Kalau kita tak tahu satu perkara yang kita buat tu syirik, tolong minta dengan Allah keampunan. Tolong. Para sahabat dulu dia tak tahu benda ni. Para sahabat dulu mereka terlalu terpengaruh dengan namanya apa dia? Namanya, contohnya apa dia? Namanya Tamaim. Tamaim ni bukan kata zaman jahiliyah. Para sahabat tinggal lama, lepas daripada tu datang selepas sahabat kembali mengamalkan amalan-amalan yang syirik, boleh menyebabkan amalan kita terbatal. Apa maksud Tamaim? Tamaim dalam bahasa Melayu senang faham. Bahasa Melayu Tamaim ni apa dia? Tamimah. Tamaim ni orang Melayu panggil apa? Orang Melayu panggil tangkai. Orang Melayu panggil azimat. Yang qasimu ila qismain, terbagi pada dua. Satu yang konon yang Islami. Sedangkan orang kita tak tahu, yang tu tak boleh. Satu lagi yang digunakan dengan cara yang karut marut. Macam mana yang cara Islami? Tuan-tuan pernah pergi kedai makan? Kedai makan belakang kaunter. Apa ada belakang kaunter? Apa ada belakang kaunter? Ayat 1000 dinar.
Yang ni memang familiar dengan kedai mamak. Kedai mamak memang familiar. Pilah mana-mana kedai mamak. Pilah mana-mana kedai mamak. Belakang tu ayat 1000 dinar. Saya tahu. Sebab mak saya punya pak. Mak saya pak apa? Tok saya, awak susah dengan aku ni. Tok saya asal daripada India. Tapi kena dengar, India putih ya. Itu mau dengar ha? Kami ni keturunan putih punya. Bukan tinta JPJ tak lepas punya. Itu mau dengar elok-elok. Tanya dia sebab apa dia buat ayat 1000 dinar? Sebab apa? Oi, dia tak tahu ini rezeki ya, murah. Dia jadikan ayat 1000 dinar sebagai pelaris perniagaan dia. Syirik kepada Allah. Tuan-tuan tengok, kalau pergi belah-belah Kedah, pergi belah-belah Perlis, pergi kedai makan orang Melayu. Tengok belakang tu dia bawa gambar siapa? Yang Michelle Petaring tu. Mana orang Kedah sini? Mana orang Kedah? Ada. Semua orang KL. Wow, fantastic. Mana orang Kedah? Tak ada, tak tanya apa-apa, saja tanya dia kata kalau aku tangkap dia angkat tangan dia tanya jahanam. Ustaz ni bukan boleh kira sangat. Mana orang Kedah? Tak ada. Amboi pun tak mengaku. Mana? Memang orang Kedah memang teruk. Pergi tengok di belakang kedai tu ada gambar. Siapa dia nama Sultan tu? Salahuddin lah. Apa dia Sultan apa? Sebab apa? Pelaris perniagaan. Agama tak bagi benda ni. Hatta kalau rumah tuan-tuan ada gangguan. Kita pergi bubuh dengan ayat Quran kat dinding, dengan ayat ayat kursi dan sebagainya, dengan niat kita untuk jadikan ayat tu sebagai apa dia? Sebagai pagar pun agama tak bagi. Ya, benda-benda ni kena clear betul-betul akidah kita, kena bagi bersih. Agama tak bagi, tapi yang ni sinonim. Sebab tu saya ajak tuan-tuan bagi tahu untuk kita terang. Apa sahaja masalah yang berlaku dalam agama ada jalan penyelesaian. Rumah saya ustaz kena gangguan. Rumah saya kena gangguan. Agama ajak kita rumah kena ada gangguan. Betul? Okey, agama ajak kita satu surah namanya surah Al-Baqarah. Selesai. Sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Al-Baqarah kat dia tak boleh kau tim. Al-Baqarah ya. Ustaz tahu tak duk baca daripada Ramadan 2017 sampai 2020 pun tak habis. Baru ni PKP pun tak habis. Tak boleh. Tak apa. Duk ada YouTube. Kita nak tidur malam kan, dekat ruang tamu ni buka handset kita surah Al-Baqarah. Naik atas tidur. Biar. Play kan. Saya pakai jin tu pun terkejut. Siapa baca? Tak nampak. Jin tu pun terkejut. Siapa baca? Mana? Lari sekali dia pun lari. Lari sebab tak jumpa siapa baca. Agama aja. Tak boleh. Kena yakin. Saya masa mula-mula kahwin tu, saya kahwin bila? Tak ingat dah lama tak kahwin ni. Macamlah berani sangat Saya setia pada isteri saya. Tolong. Pak isteri saya mai. Kalau dia tak mai, kita kau tim lain, nampak tak? Dia mai. Saya orang yang paling setia pada isteri. Kita jangan main-main. Jangan offer saya kahwin lain. Saya setia. Jangan. Tolong. Belilah hadiah. Masa tu lah beli kat anak ni. Ada orang bagi hadiah ke saya tak ingat. Kalau ingat ada satu permainan, nama permainan tu Baby Alive. Tahu Baby Alive? Tak ingat lama tak dapat anak kan? Baby Alive ni kalau kita buat bateri, kita picit tangan dia, dia boleh cakap apa semua ni. Tapi anak saya kecil, permainan ni sesuai untuk setahun ke atas. Jadi saya pun boleh kena anak saya kecil, saya ambil permainan ni, bubuh atas loteng. Loteng rumah tu, bubuh atas loteng. Satu malam, cerita hantunya bermula di sini. Cerita hantunya bermula di sini. Kalau David Teo dapat ni, dia buat satu filem baru ni. Satu malam, anak patung ni duk cakap seorang-seorang atas rumah. Dia boleh cakap. Kalau kita tekan button tu, dia cakap seorang-seorang. Isteri saya dah mula ni dah. Ya bang, dengar bunyi apa?
Saya nak tenang kan dia, saya kata bunyi tu, bunyi anak patung, dia kata tahu dah anak patung tu kena tekan butang baru dia boleh cakap tu. Saya kata mungkinlah dengan stamina yang lipas ada, lipas pijak batan tu, kita nak tenang. Dia kata bang, bateri pun tak buh tau. Kalau David Teo dapat cerita ni tuan-tuan, dia buat cerita baru ni anak patung di atas loteng. Apa yang kita buat? Al-Baqarah. Nabi suruh. Selesai nak kata kita buat benda-benda lain, agama tak ajar. Tolong jangan syirikkan kepada Allah. Kalaulah yang guna Quran pun tak boleh jadi sebagai apa dia, sebagai tangkan, apatah lagi bukan daripada Quran. Cukuplah orang tua-tua dulu, dia pun tak mengaji mana. Tuan-tuan pun sempat, saya pun sempat. Orang tua-tua dulu dengan kain kuning, tulis dengan tulisan yang kita tak faham, pakai dekat pinggang, dengan apa dia, dengan azimat apa dia, anak menangis teriak malam, ikat dekat apa dia, ambil benang ikat kat tangan. Ni semua benda-benda yang kita tak sayugia buat. Dulu mak ayah kita cukup lah, dia pun tak tahu anak duk teriak malam, menangis tak berhenti, pergi jumpa bomoh bidan kata semua meter, ambil benang ikat tangan. Apa kena mengena benang tu? Saya tak faham. Agama ajak ruqyah. Betul budak tu menangis malam, mungkin ada sebab gangguan. Agama suruh buat apa? Baca Fatihah, ayat kursi, semua kita hafal. 3 kul kat tangan ni. Allah, ya Tuhan, lindunglah anak aku ni daripada syaitan yang direjam. Menangis lagi budak ni, lagi kuat. Baca lagi ayat kursi, 3 kul dengan keimanan. Menangis lagi kuat. Sabar, jangan buang lagi budak ni, sabar dulu, sabar. Baca lagi Fatihah, ayat kursi, 3 kul, InsyaAllah. Menangis lagi, baru tukar nama dia, baru tukar Ahmad Alba. Nabi suruh jangan. Saya nak bagi tahunya, kadang-kadang kita duk buat, hatta kalau dia ada alasan sekalipun, kalau melibatkan syirik, agama tak benar, rugi. Kalau kita duk sambut ni hijrah Rasul, duk cerita mengenai perjuangan Rasul, tapi kita ada masalah daripada segi masalah akidah kita, walaupun ada sebab pun agama tak benar. Ada sebab dia ni takut ni suami dia duk pergi kerja, sekali lagi ada orang berkenan kat suami dia, sekali lagi ada orang berkenan kat suami dia. Dia kata tak smart pun tak apa, yang penting kerja dengan bernas. Peribahasa baru ni. Dia takut, dia pergi jumpa siapa ke apa ke, dia pergi buat sesuatu. Macam pernah berlaku kepada isteri sahabat Zainab. Bila dia ni satu hari, tuan-tuan sekalian, Allah bagi dia ujian. Dia isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Ujian apa dia? Dia kena sakit. Sakit apa? Campak. Tahu campak? Sakit campak. Kalau kita hari ni ada perubatan tradisional kan, ada mambu, minum air kelapa, air nyok semua ni. Dulu tak ada. Tak ada. Dia campak ni sampai satu tahap dia mai tu, dia panggil apa? Dia panggil apa? Bukan. Ada satu perkataan yang lagi tepat. Miang. Bukan. Merenyam. Tahu merenyam? Macam kita mula-mula nak menikah dulu kan, merenyam kan? Tu sama lah tu. Dia main merenyam, dia tak tahan. Akhirnya dia panggil seorang perempuan. Perempuan ni bomoh. Suami dia tak ada di rumah, perempuan ni mai. Perempuan ni baca lah apa-apa semua ni, dia pergi ikat dekat lengan Zainab. Tak lama lepas tu, suami Zainab balik. Dan waktu tu selalu suami dia tak balik. Bila dia balik, dia tengok perempuan ni, dia kenal. Perempuan ni bomoh, dia dukun. Dia tanya isteri dia, apa yang perempuan ni buat di rumah kita? Isteri tak boleh jawab. Aku tanya apa perempuan ni buat, dia tak boleh jawab. Lah sekali dia pegang tangan isteri dia, apa yang perempuan ni, dia dapati ada satu ikatan di lengan isteri dia. Terus dia kata, Nabi sebut inna tamimah warruqa kulluhum syirkun akbar. Nabi kata apa dia? Sesungguhnya tangkal, azimat, dan satu lagi nama dia tiwalah, semuanya syirik. Tiwalah maksud apa dia? Apabila seseorang
Dia nak suami dia ni tak berpaling daripada dia. Suami dia ni tak main kayu tiga, tak cari perempuan lain. Dia pergi buat something supaya suami dia ni setia kat dia. Walaupun niat dia baik, tapi tidak menghalalkan cara. Dia panggil apa ni? Kalau tiwalah ni Melayu panggil apa? Apa dia? Apa dia tadi? Oh, macam ada pengalaman. Apa sekali lagi apa dia? Tengok pun macam takut kat bingi lah. Apa dia sekali lagi? Tak jawab dah. Mentang-mentang bernas tu nasi kangkang tu Ini semua benda-benda yang agama tak bagi. Jadi pernah buat. Solusi dia pernah buat. Solusi apa dia? Kalau tuan-tuan pernah buat, saya pernah buat. Apa solusi dia? Kita pernah syirik kepada Allah. Kita dah sambung hijrah, kita syirik kepada Allah. Apa kita nak buat? Kita taubat kepada Allah. Kalau tak taubat, bila kita tahu benda tu syirik, kita tak taubat, kita buat. Ataupun kita tahu syirik, kita tak buat dah, kita tak taubat, mati. Innahu may yusyrik billah. Siapa-siapa yang dia mati, dia syirik kepada Allah, faqad haram Allah. Allah haramkan dia untuk masuk dalam syurga. Allah haramkan dia. Dan kata Allah, wa ma lil zalimina min ansar. Si zalim ini yang dah tahu benda tu syirik, dok buat lagi. Yang dah tahu benda tu syirik, tak mau taubat, mati dia. Allah takkan masukkan dia dalam syurga. Dan kata Allah, tak ada siapa boleh selamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, benda-benda macam ni mungkin kita jarang sembang. Saya pilih untuk sebut benda ni supaya kita nak cerita bab hijrah semua ni kena clean dulu masalah-masalah yang melibatkan akidah, yang melibatkan kefahaman kita. Dah? Okey, baik. Kau berapa jam? 1:30. Okey. Kemudian seterusnya insya-Allah kita nak kena berhenti 1:45. Bismillah. Saya dah susun 12 siri. So kita ambil masa 12 tahun untuk selesaikan ceramah ni. Hari ni nak cerita satu siri, ada 12 siri yang saya susun. Baik, kemudian saya nak cerita kepada tuan-tuan sikit lagi lah, sikit lagi. Sebab kita kena berhenti 1:45, nak sembahyang lagi. Kemudian nak cerita kepada tuan-tuan mengenai amalan, Amalan kita diangkat di sisi Allah Jalla wa'ala dalam 3 bentuk keadaan. Sebab soalannya begitu. Amalan kita pertama diangkat setiap hari, marratain 2 kali. Malaikat yang bertugas pagi mencatat semua yang kita buat sampai ke petang. Malaikat petang angkat amalan kita, dan malaikat pagi yang jaga sampai petang angkat amalan. Masuk malaikat petang menulis semua yang kita buat, sampai esok pagi. Begitulah setiap hari amalan kita diangkat secara harian. Yang kedua, amalan kita diangkat di sisi Allah secara mingguan, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Hari ini dan hari Isnin. Sebab tu antara sebab Nabi SAW suka puasa Isnin dan Khamis, Nabi suka masa amalan Nabi diangkat di sisi Allah dalam keadaan Nabi sedang berpuasa. Yang ketiga, amalan kita diangkat di sisi Allah secara tahunan. Pada bulan? Pada bulan? Tak jawab. Pada bulan Sya'ban, bukan Muharram. Bila? Wallahu a'lam. Saya tak tahu bila. Tapi orang kata 15 Sya'ban. Mungkin. Tapi Nabi hanya sebut pada bulan Sya'ban. Jadi tak ada kena mengena. Pertama ada orang ingat amalan diangkat di sisi Allah pada bulan Muharram. Tidak. Termasuk juga kena betulkan bulan Muharram bukan bulan buku amalan kita ditutup dan buka buku baru. Tidak. Kan kita faham kan? Sebelum daripada masuknya apa? 1 Muharram tu kan? Duk baca Yasin 3 kali untuk panjang umur, untuk panjang rezeki dan sebagainya. Kemudian kita faham juga
buku kita akan ditutup untuk tahun tu, dan lepas daripada solat maghrib, buku akan dibuka semula. Tidak ada istilah macam tu. Dan ia tidak berlaku pada bulan Muharram. Tidak berlaku pada bulan. Itu hanya cerita yang diperdengarkan kepada kita, daripada sumbernya kita tidak tahu daripada mana ia diambil. Okey, clear insya-Allah? Okey, tuan-tuan tanya dulu soalan, puan tanya soalan. Kalau tak, insya-Allah saya akan sambung lagi. Sebab kita akan berhenti 1.45. Ada soalan dah yang saya sebut tadi tu? Saya open kan, santai-santai saja. Sebab makanan dah ada, bila kita makanan dah ada nak panjang ni, hukum dia adalah makruh. Makruh hukum. Baik, silakan. Ada 10 minit nak tanya, kalau tak saya sambung balik insya-Allah. Nak baca doa boleh baca bila-bila sahaja. Kalau kita nak baca tidak perlu khususkan bila-bila. Nak baca bila-bila pun boleh baca doa. Cuma dia nak khususkan apa dia baca sebelum maghrib, selepas maghrib. Nak baca silakan. Cuma dah jangan ingat itu adalah sebahagian daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak baca-baca, cuma jangan ingat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh baca doa bila-bila, awal tahun, akhir tahun, semuanya boleh, tidak ada masalah. Cuma nak mengkhususkan amalan tu dan nak kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dibenarkan. Cuma nak kata kita nak baca doa awal tahun, akhir tahun, silakan, cuma tak boleh kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar nak buat hiasan, silakan, tak apa. Tengok pun garang dah, cengeng nampak. Tengok pun cengeng. Apa dia tadi, kalau apa? Adinu nasihat. Nasihat dia. Dia, kita boleh pukul anak kalau dia tak solat saja. Itu saja agama kita. Kalau dia buat salah besar sekalipun, nasihatilah dia. Kerana pukulan kita selain daripada solat boleh menyebabkan dia akan ingat dan berbekas di hati dia sampai bila-bila. Sama juga tuan-tuan. Kita pun agama benarkan pukul isteri hanya satu sebab je. Bila dia nusyus. Bila dia nusyus, setelah ikut prosedur tak dapat diselamatkan, baru agama benarkan kita pukul dia. Contoh isteri nusyus, senang. Perempuan kena belajar beza minta izin dengan memberi tahu. Agama suruh isteri kita minta izin dan bukan bagi tahu. Boleh faham? Contohnya dia nak datang kerja, suami dia tahu dah, dan dia waktu rehat esok tengah hari, kan rehat panjang kan, dia nak pergi keluar dengan kawan-kawan dia, agama bagi tahu dia supaya dia minta izin, bukan memberi tahu. Kebanyakan mereka hanya memberi tahu. Bang, saya nak pi shopping komplek dengan kawan saya ni. Kadang-kadang masa dia bagi tahu, abang saya nak pi tu, dia balik dah. Kadang-kadang masa bagi tahu tu balik dah. Sepatutnya bang saya balik dah, tapi dia nak cover line, minta izin, bang saya minta maaf. Tu perkataan, saya minta maaf, saya minta izin nak keluar dengan kawan saya, nak pergi shopping komplek. Suami sibuk meeting, suami tak sempat balas, dia hanya reply okey, bismillah, pergi. Okey pun tak dan, okey, bismillah, okey pun tak dan. Tapi kalau dia tak buat itu, dia buat muka emoji muntah hijau tu, wasabi. Agama semua. Nusyus juga, keluar juga, nasihati dia. Dia tulang yang bengkok, kata Nabi, kalau kita biar dia terus bengkok. Kalau kita biar dia terus bengkok, kalau kita keras dia patah. Asal tak boleh macam ni.
Tak boleh. Saya ketua keluarga. Bagi tahu saya. Jangan jadikan saya sebagai dayus. Okay. Tak dengar juga. Keluar juga. Keluar juga. Second, separatekan tempat tidur dengan dia. Agama semua. Asingkan tempat tidur dengan dia. Tak berjaya juga. Agama benar, pukulkan dia. Pukul dia. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, pukullah isteri kamu dengan menggunakan batang kayu sugi. Bukan batang menyapu. No. Batang sugi ni perempuan, tuan-tuan. Batang kayu sugi tu, pukul dia, sakit ke? Sakit ke? Tak sakit. Tapi kalau dia, suami dia tak pernah pukul dia, suami dia pukul macam tu saja, boleh bagi kesan pada dia. Bukan kata pukul lah. Suami dia tak pernah angkat suara dia. Hari tu suami dia angkat suara. Abang tak suka kau buat macam ni. Dia dengar suami dia angkat suara, teriak. Teriak. Suami dia tak pernah angkat suara. Hari tu suami dia tak, abang tak suka buat macam ni. Jangan buat lagi. Teriak. Ustaz, saya duk angkat suara, isi saya tak teriak pun. Hang hari-hari dah angkat suara. Dia tak teriak. Hari hang tak angkat suara tu dia teriak. Awaklah suami aku tak angkat suara hari ni. Hari tu dia teriak. Tapi kita nak didik dia pun, saya pesanlah kita sebagai suami pun fail. Jadi kita kena jadi orang yang paling baik dulu untuk isteri kita. Lepas tu kata Nabi, khairukum li ahli. Last. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik pada ahli keluarga. Ni pun hijrah. Paling baik pada ahli keluarga. Dan aku orang yang paling baik pada isteri dan anak-anak aku. Kata Sofiyah isteri Nabi. Aku nak cerita kat kamu semua ni. Bila Nabi kata Nabi yang paling baik untuk isteri dan anak-anak dia, aku nak cerita macam mana baiknya suami aku yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sofiyah satu hari, turn aku untuk ikut Nabi bermusafir. Nabi sediakan satu kenderaan untuk Sofiyah. Nabi naik satu kenderaan sebab Nabi nak Sofiyah selesa. Kata Sofiyah, unta diletakkan di hadapan aku. Unta didudukkan depan aku. Sofiyah kata, aku perempuan. Unta ni tinggi. Kalau unta ni duduk pun masih tinggi. Tuan-tuan, perempuan dah pernah pergi umrah kan? Dah pernah pergi umrah, dah pergi ke Jabal Rahmah. Di situ ada unta. Dah tangkap gambar dengan unta? Kalau tak tangkap, umrah tak sah. Umrah ni, unta ni tinggi. Jadi dia jadi orang utara kata lah. Dia nak naik tu, dia panggil apa? Dia nak kangkang kaki tu, kangkang lah dia panggil tu. Yang tadi tu nasi kangkang dah, itu takut bini dah. No. Dia nak apa? Nak rabat, tahu rabat? Dia nak angkat kaki ni, nak naik unta ni jadi susah. Sofiyah kata, kamu tahu apa Nabi buat? Nabi berdiri, Nabi duduk depan aku. Nabi jadikan dua-dua paha Nabi sebagai anak tangga. Sofiyah kata, aku pijak paha Nabi satu, aku pijak satu lagi, aku naik unta tu. Nabi jadikan paha Nabi sebagai anak tangga untuk Sofiyah. Tapi tuan-tuan kena ingat, Sofiyah ni berat dia lebih kurang 50 kg. Tu kena ingat elok-elok lah. Bini dia 80, patah 8 paha dia. Dah bukan nak suruh buat yang tu. Saya bukan nak suruh buat yang tu. Tak boleh ke kita belajar? Tak boleh ke? Kita bawa isteri kita pergi makan apa ke? Tak boleh ke kita parking kereta kelang kabut, buka pintu kat dia? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh belah kan? Pergi makan esok cuti mana ke? Parking kereta kelang kabut turun, buka pintu kat dia. Lagi bagus. Lepas buka pintu tu kita menerap tu biar dia pijak atas kita baru pijak bawah, stable. Try buat tengok. Buka pintu, confirm on the spot. Dia update status. Percayalah. Aku rasa mungkin detik sudah tiba, nampak dah mampu dah. Itu Sofiyah cerita. Fatimah pula cerita. Fatimah ni anak Nabi. Aku nak cerita baiknya ayah aku. Baiknya ayah aku. Satu hari aku pergi rumah Nabi. Masa tu Nabi lah rumah Aisyah. Aisyah berbaring Nabi berbaring atas ribaan Aisyah. Ada orang ketuk pintu. Aisyah bangkit, buka pintu, tengok Fatimah, anak yang Nabi sayang. Masa ni Fatimah dah menikah, ada anak dah. Aisyah tahu
Nabi sayang Fatimah. Dia tengok, dia kata, wahai Rasulullah, puteri kamu Fatimah sampai. Kata Fatimah, Nabi yang tengah berbaring, Nabi bingkas bangkit, Nabi angkat tangan. Terus Nabi kata, marhaba, marhaba bi binti. Kata Nabi, selamat datang anak perempuan aku. Kalau kita mengaji bahasa Arab, selamat datang ni ada dua, ahlan wa sahlan dengan marhaba. Kalau kita ceramah orang kata, ustaz ahlan wa sahlan tempat kami, biasa. Tapi kalau dia tahu ustaz marhaban ke tempat kami, kita rasa kita dihargai. Apatah lagi, lepas daripada kuliah ada pula nasi Arab. Contohlah cadangan je pun, cadangan je, walaupun nampak nasi tomato, cadangan je lain kali, cadangan yang boleh dipertimbangkan. Terus kata Aisyah, kata Fatimah, Nabi peluk Fatimah, Nabi cium Fatimah, Nabi baringkan Fatimah di atas ribaan Nabi. Masa ni Fatimah dah menikah, ada 2 anak, Hasan dan Husain. Bab ni kita fail lah. Fail. Sebab tu tuan-tuan dengan saya kena praktikal. Nak tahu anak kita rapat tak rapat dengan kita? Masa saya mengaji yang malu, kata Syekh, kamu tengok, bila kamu pulang daripada kerja, apa reaksi anak kamu? Kalau kamu balik ni, dia sambut kamu macam tak jumpa lama ni, memang kamu rapat dengan dia. Kalau kamu balik ni, dia buat tak tahu, memang jahanam lah kamu. Kita balik kan, anak kita balik kerja, anak kecil lagi, 2-3 tahun, kita buka auto gate, budak ni dia 2-3 tahun, dia nampak kita balik, dia pegang pintu grill tu, ayah balik, dia nak buka tak pandai. Kita memang rapat dengan dia. Tapi kalau tuan-tuan balik buka pintu grill, tuan-tuan yang goyang, ayah balik. Dia tengok pak dia pergi limpak kunci jahanam ni balik, dia bagi pak dia jahanam ni balik dah. Balik sekali lagi, tengok macam mana anak kita sambut. Kalau tuan-tuan balik pukul 6, pukul 8.30 baru dia sedap tuan-tuan balik, masalah dah. Jadi orang yang terbaik, insya-Allah. Wallahualam. Tak ada lebih ni, kita ada 12 siri ni. Baik, ada soalan tak? Ada lagi 3 minit je saya buka. Kalau tak, kita berhenti dulu. 1.50 lah. Jadi, insya-Allah, tuan-tuan dengan saya, pertama, nak sebutnya, esok, lusa, berpuasa lah. Kalau tak boleh esok lusa, puasa lah hari Sabtu dengan Ahad. Kalau ada kenduri, dahulukan kenduri. Kerana itu hak kita kepada saudara seagama yang lain. Okey? Kalau ada kenduri, tak perlu puasa. Saya ada kenduri hari Sabtu, Ustaz. Boleh tak saya puasa hari Jumaat dengan hari Ahad? Tak usah duk pelingkup. Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak boleh, jangan duk puasa Jumaat dengan Ahad. Puasa 9 sampai 11. Malaikat pun tak tahu nak tulis apa kat dia. Malaikat kata, yui, mana mai ni? Okey, yang kedua saya sebut tadi bab solat. Tuan-tuan dengan saya, di mana pun kita kena solat. Tak ada excuse. Melainkan bila nyawa kita sudah berada di kerongkongan. Melainkan bila kita tak sedarkan diri, baru ada excuse. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk berbaring, tak boleh berbaring. Dengar isyarat pun kena solat. Perempuan pun sama. Kena ingat amalan yang mula-mula Allah hisab, depan Allah, solat. Solat clear, semua clear. Solat masalah, semua masalah. Kemudian dalam kehidupan kita, jangan malu bertanya. Apatah lagi melibatkan perkara-perkara akidah. Kadang-kadang kita rasa benda simple, tapi agama tak benarkan benda tu. Bahkan boleh mencalar. Bahkan kadang-kadang khawatir kita boleh terlibat dengan syirik yang besar. Jadi tak tahu, bertanya. Kita malu bertanya, kita sesat jalan. Walaupun kita rasa benda tu macam tak ada apa, tapi kadang-kadang benda itu dikira oleh agama, bahkan boleh terlibat dengan syirik yang besar. Walaupun ia mitos. Dulu orang tua-tua dulu. Tuan-tuan tengok tak orang tua-tua dulu nak berhenti dah ni, betul-betul nak berhenti ni. Ingat tak dulu, orang kita ada mitos. Melayu dengan biawak. Bawa kereta, biawak lintas. Bawa kereta, biawak melintas. Tahu tak orang Melayu punya mitos apa dia? Betul ni bukan Melayu ke? Tahu tak orang Melayu dia fahaman apa? Dia fahaman biawak ni akan bawa sial. Apa dia buat? Patah balik. Tak betul. Patah balik.
bayangkan esok nak raya, dia ni orang Kota Baru. Tuan-tuan bukan tak tahu orang Kelantan. Mana orang Kelantan ni? Kita bagi kau dia orang Kelantan hari ni. Mana orang Kelantan ni, apa cuti dia tak balik? Saya kalau jadi menteri, saya akan pertimbang balik orang Kelantan ni, betul? Apa cuti dia tak balik? Raya Puasa dia balik Kelantan, Raya Haji dia balik Kelantan, Cina Raya dia balik Kelantan, Deepawali dia balik Kelantan. Yang saya tak faham, cuti hari Wesak di Sarawak pun dia balik Kelantan. Daripada Bangi ni duduk nak balik Kelantan berapa jam, sampai di Gua Musang ni lepas 16 jam, bewak lintas, patah balik ke Bangi. Tak ada kena mengena pun. Tapi mungkinlah ada sebab kot orang tua-tua dulu kan, masa dia langgak, dia nampak bewak ke lintas, tiba-tiba dia kemalangan. Dia pun jadikan mitos. Tapi mitos ni tak boleh. Agama tak benarkan. Duduk rumah, tengok-tengok ada kupu-kupu masuk. Dia tengok kupu-kupu, dia buat ketat dah Allah. Kupu-kupu pun Allah. Dia ni tengok kupu siapa? Apa mitos dia? Ada orang nak mati, kalau belah-belah utara ni ada tetamu. Tak ada kena mengena. Saya mengajak di pejabat yang paper yang lama tak ada, dah ada balik tu, putusan apa semua kan. Saya bagi tahu ke wartawan, tiap-tiap kali bila berlaku kematian, jangan tanya ahli keluarga si mati, ada tak si mati ni apa dia panggil, tanda-tanda. Kalau tahu tanda-tanda kan senang. Ada saya ni isteri dia, sepanjang saya kahwin dengan dia 15 tahun, tiap-tiap hari dia bawa bekal yang saya masak. Hari tu saya masak dia tak bawa. Itulah tanda-tanda dia nak mati. Tuan-tuan bawa bekal tak hari ni? Kalaulah si mati tu boleh jawab kan, dia kata apa tau? Bosanlah ustaz, hari-hari bekal sama. Hari tu saya tak bawa lah, saya nak makan tempat lain. Tak ada kena mengena. Tapi kita jadikan benda ni sebagai sebahagian daripada kefahaman. Tak boleh. Jadi Nabi bersihkan benda ni semua insya-Allah. Wallahualam. Lewat dah ni. Lewat dah kan? Boleh berhenti ke boleh sambung? Pukul 2 kena berhenti, kita nak sembahyang lagi. Jadi insya-Allah ada masa kita jumpa siri yang kedua insya-Allah. Muharram tahun depan insya-Allah. Kalau ada rezeki insya-Allah. Allah bagi saya kebaikan, tambah ilmu agama kepada saya, kepada tuan-tuan puan-puan. Santai saja, saya memang tak serius. Tapi apa yang saya sebut tu tolong ambil pengajaran, tolong ambil pedoman. InsyaAllah kita jadi yang terbaik terlebih dahulu untuk ahli keluarga kita, sebelum kita jadi terbaik untuk orang-orang yang lain. Allah bagi saya kebaikan, lindungi kita semua, jaga ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka. Yang baik itu datang daripada Allah. Kelemahan, kesilapan, saya mohon maaf, bergurau lebih kurang tuan-tuan puan-puan sekalian. Nanti boleh ikut Facebook saya, jangan add saya friend, cari Facebook saya Johari Abdul Wahab, boleh follow di situ insya-Allah. InsyaAllah jumpa lagi pada waktu akan datang. Sekali lagi terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.